Okey, kembali kita dalam rancangan Kelantan Ikhlas bersama saya, Cikgu Rufizal binti Abdul Razak dari SMK Tumpat Kelantan. Hari ini anak-anak kita akan belajar sejarah tingkatan 3 bab 2 di bawah tajuk Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Assalamualaikum, apa khabar anak-anak semua? Cikgu harapkan agar anak-anak di luar sana sihat-sihat belaka. Begitu juga dengan keluarga anak-anak. Dan kepada pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, cikgu juga doakan semoga anak-anak juga berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan dilindungi oleh Allah SWT. Ya anak-anak, seperti yang cikgu beritahu kepada anak-anak tadi, di mana pada hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3 bab 2 di bawah tajuk Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Tetapi apa yang kita nak fokuskan pada hari ini di bawah standard pembelajaran 7.2.4 memperincikan corak pentadbiran negeri-negeri Selat. Dan kita juga akan belajar elemen kewarganegaraan secara tidak langsung di bawah K 7.2.6 menghuraikan kepentingan pentadbiran yang sistematik dalam memajukan negara. Ya anak-anak, macam mana? Sudah makan ke? Sudah minum? Sudah bersedia untuk belajar? Ya anak-anak, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mahukan anak-anak mendapatkan buku teks anak-anak. Sila buka muka surat 48 dan juga cikgu mahukan anak-anak juga mempunyai buku nota ataupun buku catatan agar anak-anak dapat mencatatkan apakah dia isi pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak lebih memahami tajuk yang kita akan belajar sebentar tadi. Ya anak-anak, apakah dia objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, di mana di akhir pembelajaran cikgu mahukan anak-anak dapat mengetahui, cikgu mahukan anak-anak dapat mengingati, cikgu juga mahukan anak-anak dapat memahami, membandingkan corak pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British di India dan juga pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British di London. Dan objektif kita yang kedua anak-anak, cikgu mahu anak-anak menilai, anak-anak menganalisis apakah dia kepentingan pentadbiran yang sistematik dalam memajukan negara. Itulah dia anak-anak dua objektif pembelajaran kita pada hari ini yang cikgu mahukan anak-anak capai di akhir pembelajaran kita nanti. Baiklah anak-anak, bercakap tentang negeri-negeri Selat, cikgu percaya mesti anak-anak telah pun belajar tentang tajuk ini sebelum ini. Sama ada melalui guru mata pelajaran masing-masing ataupun melalui video-video yang dihantar oleh guru-guru kepada anak-anak. Macam mana anak-anak? Ingatkah lagi anak-anak tentang negeri-negeri Selat? Cikgu nak tanya anak-anak. Yang pertama, apakah dia negeri-negeri Selat? Sila beritahu cikgu anak-anak apakah dia negeri-negeri Selat? Ingat, negeri-negeri Selat ada 3 negeri. Yang pertama, apakah dia? Yang pertama, Pulau Pinang. Okey, yang kedua, Singapura. Bagus. Dan yang ketiga, satu lagi anak-anak, apakah dia? Melaka. Betul anak-anak, itulah dia negeri-negeri Selat. Soalan cikgu yang kedua, bagi menguji kefahaman pelajar ataupun bagi menguji pengetahuan anak-anak tentang tajuk negeri-negeri Selat. Bilakah negeri-negeri Selat ditubuhkan? Masih ingatkah anak-anak bilakah negeri-negeri Selat ditubuhkan?
Sila renung sejenak, sila ingatkan kembali bila negeri-negeri Selat ditubuhkan. Okey, jawapannya anak-anak. Tahun 1826. Siapa yang betul? Kalau siapa yang betul dapat jawapan yang betul, cikgu ucapkan tahniah. Okey, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Mengapa negeri-negeri Selat ditubuhkan? Ingat anak-anak, ada dua sebab, dua faktor kenapa negeri-negeri Selat ditubuhkan. Ingat lagi anak-anak, apakah dia faktor kenapa negeri-negeri Selat ditubuhkan? Sila beritahu kepada cikgu ataupun cuba renung sejenak apa yang anak-anak belajar sebelum ini tentang negeri-negeri Selat. Okey, sila beritahu kepada cikgu mengapa negeri-negeri Selat ditubuhkan. Yang pertama, okey, cepat. Yang pertama, untuk menyeragamkan pentadbiran. Yang kedua, untuk menjimatkan perbelanjaan. Okey, tahniah kepada anak-anak yang dapat menjawab ketiga-tiga soalan cikgu itu dengan betul. Itu bermakna bahawa anak-anak telah pun memahami tentang tajuk pentadbiran negeri-negeri Selat yang telah pun dipelajari sebelum ini. Dan kepada pelajar-pelajar yang tidak dapat menjawab soalan yang cikgu bagi, yang cikgu berikan sebentar tadi, sila baca semula buku teks muka surat 46. Ya anak-anak, marilah kita belajar tentang pentadbiran negeri-negeri Selat. Untuk pengetahuan anak-anak, pentadbiran negeri-negeri Selat terbahagi kepada dua pentadbiran. Yang pertama, pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British di India, iaitu di bawah kerajaan British tetapi bertapak di India, iaitu pada tahun 1826 hingga tahun 1867. Ingat anak-anak, pentadbiran negeri Selat yang pertama berada di bawah kerajaan British di India tahun 1826 hingga 1867. Di mana ketika pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British di India, dia terbahagi kepada dua pentadbiran pula. Yang pertama, negeri-negeri Selat di bawah SHTI, iaitu pada tahun 1826 hingga 1857. Dan yang kedua, pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat India. Secara direct ataupun secara langsung, pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat India di India, iaitu pada tahun 1858 hingga 1867. Pentadbiran negeri-negeri Selat yang kedua pula anak-anak berada di bawah pejabat tanah jajahan London, iaitu di antara tahun 1867 hingga 1946. Cuba anak-anak renungkan sejenak tulisan cikgu yang berwarna merah itu. Cuba ingatkan dia. Cuba hayati kembali dan cuba hafalkan pentadbiran negeri-negeri Selat. Ingat anak-anak, sekali lagi cikgu beritahu kepada anak-anak, pentadbiran negeri-negeri Selat terbahagi kepada dua. Yang pertama, di bawah kerajaan British yang bertapak di India 1826 hingga 1867. Dan yang kedua, pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat tanah jajahan London pada tahun 1867 hingga 1946.
renung-renungkan kembali tulisan yang berwarna merah itu. Baiklah anak-anak, kita pergi satu persatu. Kita belajar macam mana pentadbiran negeri-negeri Selat satu persatu. Okey anak-anak, mula-mula kita belajar negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British di India yang bermula pada tahun 1826 hingga 1867. Ingat ya, pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British tetapi bertapak di India. Pada permulaan pembukaan negeri-negeri Selat, pentadbiran negeri-negeri Selat diletakkan di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris HSTI di India. Ya, untuk pengetahuan anak-anak, Syarikat Hindia Timur Inggeris berpusat ataupun bertapak di India iaitu pada tahun 1826 hingga tahun 1857. Selepas HSTI dibubarkan, pentadbiran negeri-negeri Selat diletakkan secara terus di bawah Indian Office ataupun pejabat India di India. Baiklah anak-anak, kita pergi satu persatu. Cikgu harapkan anak-anak dapat memahami dan jangan pening ya anak-anak, dapat memahami apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Sambil-sambil itu rujuklah juga pada buku teks muka surat 48. Ya anak-anak, marilah kita lihat, marilah kita belajar negeri-negeri Selat di bawah SHTI iaitu pada tahun 1826 hingga tahun 1857. Negeri-negeri Selat di bawah SHTI diketuai oleh seorang gubernur. Ingat anak-anak, negeri-negeri Selat diketuai oleh seorang gubernur di mana residen kaunselor dilantik membantu gubernur dalam menjalankan pentadbiran. Dan negeri-negeri Selat ketika di bawah SHTI telah menjadikan Pulau Pinang sebagai pusat pentadbiran yang pertama. Ingat, pusat pentadbiran SHTI yang pertama adalah di Singapura. Tetapi kedudukan Singapura yang terletak terlalu jauh, iaitu terletak di sebelah selatan, menyebabkan pada tahun 1832 pusat pentadbiran ini dipindahkan ke Singapura kerana kedudukan Singapura yang lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang. Ya anak-anak, cuba renungkan kembali paparan slide cikgu tersebut. Ingatkan semula negeri-negeri Selat diketuai oleh gubernur dan gubernur dibantu oleh seorang resident kaunselor. Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama, kemudian pusat pentadbiran negeri-negeri Selat dipindahkan ke Singapura kerana lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang. Seterusnya anak-anak, lihatlah gambar tersebut. Itulah dia anak-anak, bangunan ibu pejabat negeri-negeri Selat di Pulau Pinang yang pernah menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Selat selama beberapa tahun. Tetapi pada tahun 1905 bangunan tersebut dijadikan Mahkamah Agung Pulau Pinang. Berdiri megah bangunan pejabat pentadbiran negeri-negeri Selat ya anak-anak. Okey, baiklah anak-anak. Kita lihat pula struktur pentadbiran negeri-negeri Selat ketika di bawah HSTI di India, iaitu pada tahun 1826 hingga tahun 1867. Cuba anak-anak renungkan kembali, cuba tatapi slide yang
slide ini. Seperti yang pernah cikgu beritahu kepada anak-anak sebentar tadi bahawa negeri-negeri Selat diketuai oleh seorang gubernur. Terdapat gubernur negeri-negeri Selat dan di setiap negeri terdapat pula seorang resident consular di mana Residen konselor ini akan membantu Gubernur Negeri-Negeri Selat dalam menjalankan pentadbiran. Terdapat residen konselor di Pulau Pinang, residen konselor di Singapura dan residen konselor di Melaka. Manakala Gubernur Negeri-Negeri Selat pula bertanggungjawab terhadap Gubernur Jeneral British SHTI di India. Macam mana anak-anak? Ingat ataupun tidak? Siapa yang mengetuai negeri-negeri Selat? Jawapannya adalah Gubernur. Siapa yang membantu Gubernur? Jawapannya adalah Resident Consular. Baiklah anak-anak. Kita lihat pula negeri-negeri Selat di bawah pejabat India di India, iaitu pada tahun 1858 hingga tahun 1867, di mana negeri-negeri Selat ini diletakkan di bawah pejabat India di India adalah setelah SHTI dibubarkan. Untuk pengetahuan anak-anak, pejabat India ataupun Indian Office ditubuhkan pada tahun 1858 untuk mengawasi pentadbiran British di India, di mana untuk pengetahuan anak-anak, British juga mempunyai wilayah-wilayah taklukan yang lain seperti di beberapa wilayah di India, di Pakistan, Bangladesh, Burma dan wilayah-wilayah lain di sekitar Lautan Hindi. Jadi, pejabat India ini ditubuhkan bagi memudahkan British untuk mengawasi pentadbiran mereka di India, di mana pejabat India ini diketuai oleh Setiausaha Negara untuk India. Negeri-negeri Selat ketika di bawah pentadbiran di bawah pejabat India menggunakan undang-undang British, di mana undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Tetapi berlaku beberapa masalah di India seperti pemberontakan yang berlaku di India menyebabkan pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Kedudukan India yang agak jauh dengan tanah Melayu menyebabkan pejabat India tidak mampu memberikan perhatian yang sewajarnya bagi melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Masalah-masalah yang timbul di pejabat India di India ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang negeri-negeri Selat. Rasa tidak puas hati pedagang negeri-negeri Selat itu dan rasa tidak puas hati penduduk tempatan negeri-negeri Selat menyebabkan mereka mendesak agar pejabat tanah jajahan di London mengambil alih pentadbiran negeri-negeri Selat. Ingat anak-anak, beberapa masalah yang berlaku di India seperti pemberontakan yang menyebabkan pejabat India tidak mampu untuk menjaga kebajikan pedagang negeri-negeri Selat telah menimbulkan rasa tidak puas hati pedagang dan penduduk-penduduk tempatan yang menyebabkan pedagang negeri-negeri Selat mendesak agar pejabat tanah jajahan di London mengambil alih pentadbiran negeri-negeri Selat. Desakan daripada pedagang-pedagang inilah dan
ditambah dengan untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka di negeri-negeri Selat, akhirnya menyebabkan kerajaan British mengambil keputusan untuk menukarkan pentadbiran negeri-negeri Selat dari India ke London bermula pada tahun 1867 hingga tahun 1946. Baiklah anak-anak, perpindahan pejabat pentadbiran negeri-negeri Selat dari India ke London menyebabkan pada 1 April 1867 negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Tengok anak-anak, negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Dan majlis perundangan telah ditubuhkan di negeri-negeri Selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Pejabat tanah jajahan adalah merupakan jabatan kerajaan Britain yang ditubuhkan untuk mengurus hal ehwal tanah jajahan British. Ya, setelah British dapat menguasai 3 buah negeri di tanah Melayu dan akhirnya disatukan di bawah satu pentadbiran yang dikenali dengan nama negeri-negeri Selat, akhirnya British menubuhkan pejabat tanah jajahan dengan tujuan memudahkan mereka untuk menguruskan hal ehwal tanah jajahan mereka. Dan pejabat tanah jajahan ini diketuai oleh Setiausaha Negara bagi Tanah Jajahan. Baiklah anak-anak, kita lihat pula struktur pentadbiran negeri-negeri Selat ketika di bawah pejabat tanah jajahan di London. Cuba lihat kembali, cuba renungkan kembali struktur pentadbiran tersebut anak-anak, di mana struktur pentadbiran ini adalah ketika negeri-negeri Selat berada di bawah pejabat tanah jajahan di London. Cuba tengok kembali anak, renungkan kembali. Ya anak-anak, negeri-negeri Selat masih lagi diketuai oleh seorang gubernur. Terdapat gubernur negeri-negeri Selat, di mana gubernur negeri-negeri Selat ini dibantu oleh 2 majlis. Yang pertama, majlis eksekutif, di mana majlis eksekutif ini tugasnya adalah untuk mengurus hal yang berkaitan dengan pentadbiran. Majlis yang kedua yang ditubuhkan di negeri-negeri Selat adalah majlis perundangan, di mana majlis perundangan ini tugasnya adalah menggubal undang-undang untuk negeri-negeri Selat. Manakala gubernur negeri-negeri Selat pula bertanggungjawab terhadap pejabat tanah jajahan di London. Anak-anak, kita telah saksikan bagaimana negeri-negeri Selat, bagaimana pentadbiran negeri-negeri Selat telah pun berubah. Di mana sebelum ini kita tahu bahawa negeri-negeri Selat ataupun pentadbiran negeri-negeri Selat berada di India. Dan sekarang negeri-negeri Selat telah pun dipindahkan ke pejabat tanah jajahan di London. Baiklah anak-anak, kita lihat pula apakah faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat daripada India ke pejabat tanah jajahan London. Fahamkan dia elok-elok anak-anak, faktor-faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat dari India ke pejabat tanah jajahan di London.
Faktor yang pertama, anak-anak, yang membawa kepada perpindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ialah tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Ini menyebabkan undang-undang yang digubal di India tidak sesuai untuk digunakan di negeri-negeri Selat, dan ini tentunya menimbulkan masalah kerana undang-undang yang digubal tidak selari, tidak seragam dengan permasalahan ataupun tidak selari dengan keadaan yang berlaku di negeri-negeri Selat. Ingat anak-anak, faktor yang pertama, tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India. Faktor yang kedua, pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan gagal mengawal masalah yang berkaitan dengan pergaduhan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat. Seperti yang anak-anak telah pun belajar sebentar tadi, kita telah pun mengetahui bahawa di India sendiri mereka juga menghadapi masalah, iaitu berlaku masalah pemberontakan penduduk terhadap kerajaan British, dan ini menyebabkan pejabat India gagal untuk menjaga kebajikan negeri-negeri Selat yang membawa kepada mereka gagal untuk mengawal masalah-masalah yang berlaku di negeri-negeri Selat. Contohnya seperti masalah rompakan kapal dagang dan pergaduhan di antara kongsi-kongsi gelap Cina. Okey, yang ketiga anak-anak, faktor perpindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ialah pejabat India ingin menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri-negeri Selat, menggantikan mata wang dolar Sepanyol yang telah lama digunakan. Mata wang rupi India ini nilainya lebih rendah berbanding dengan mata wang dolar Sepanyol, dan jika ini dilaksanakan, tentulah pedagang-pedagang negeri Selat akan mengalami kerugian. Dan ini menyebabkan mereka bimbang, mereka tidak puas hati, dan akhirnya mereka mendesak agar pentadbiran negeri-negeri Selat ditukarkan, dipindahkan ke pejabat tanah jajahan London. Faktor yang keempat anak-anak, cadangan daripada pejabat India yang ingin mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas, di mana seperti yang anak-anak telah belajar tentang mengenai tajuk sebelum ini tentang negeri-negeri Selat, di mana pelabuhan negeri-negeri Selat adalah merupakan pelabuhan bebas. Mana-mana kapal ataupun mana-mana pedagang yang pergi berdagang di pelabuhan negeri-negeri Selat, mereka tidak dikenakan cukai. Dan seandainya cadangan pejabat India ini ingin mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat, tentulah membimbangkan negeri-negeri Selat, tentulah membimbangkan pedagang-pedagang negeri Selat kerana boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas di negeri-negeri Selat. Faktor yang kelima, anak-anak, kenapa negeri-negeri Selat dipindahkan dari India ke London adalah kerana pejabat India ingin menjadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat buangan banduan yang tentunya akan menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Cuba anak-anak bayangkan seandainya negeri-negeri Selat dijadikan tempat buangan banduan. Macam mana agaknya anak-anak? Tentulah menjejaskan, merosakkan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Dan lima faktor ini anak-anak
tentunya menimbulkan kebimbangan terhadap pedagang negeri-negeri selat, dan seandainya perkara ini terjadi, tentulah akan mengancam kedudukan negeri-negeri selat sebagai sebuah pelabuhan bebas. Ya anak-anak, cikgu telah beritahu kepada anak-anak telah pun mempelajari bagaimana pentadbiran negeri-negeri selat. Ingat anak-anak, pentadbiran negeri-negeri selat terbahagi kepada dua. Yang pertama, di bawah pejabat pejabat kerajaan British di India, dan yang kedua, pentadbiran negeri-negeri selat di bawah pejabat tanah jajahan di London. Sekarang tibalah masanya untuk cikgu uji minda anak-anak. Cikgu mahu cikgu hendak mengetahui anak-anak bagaimana. Adakah anak-anak telah pun mencapai objektif pembelajaran kita tadi? Adakah anak-anak dapat mengingati apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi? Adakah anak-anak telah dapat memahami tentang pentadbiran negeri-negeri selat? Jom kita uji minda dengan latihan pengukuhan ini. Yang pertama anak-anak, cikgu mahu uji anak-anak tentang soalan objektif. Kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama, maklumat berikut menerangkan tindakan pejabat India terhadap negeri-negeri selat. Apakah dia tindakan pejabat India tersebut? Yang pertama, mengabaikan kebajikan pedagang. Kedua, memperkenalkan mata wang rupi India. Ketiga, menghapuskan taraf pelabuhan bebas Singapura. Soalannya anak-anak, seterusnya kita lihat apakah soalannya. Soalan bagi stimulus yang pertama tadi, apakah kesan daripada tindakan tersebut? Apakah kesan daripada tindakan pejabat India tadi yang hendak menjadikan negeri-negeri selat sebagai tempat pembuangan bandua, yang hendak menukarkan mata wang India? Apakah kesan daripada tindakan tersebut? A. Sistem residen diperkenalkan. B. Ibu negeri ditukarkan ke Singapura. C. Pentadbiran dipindahkan ke London. D. Syarikat Hindia Timur Inggeris dibubarkan. Cuba anak-anak renungkan kembali soalan cikgu dan cuba ingat kembali apakah kesan daripada tindakan pejabat India tadi. Macam mana anak-anak? Sudah dapat mengetahui jawapannya? Sudah tahu jawapannya? Jom kita lihat jawapannya. Ya anak-anak, kesan daripada tindakan pejabat India tadi menyebabkan pedagang-pedagang negeri selat mendesak agar pentadbiran negeri-negeri selat dipindahkan daripada India ke London. Jawapannya adalah C. Macam mana? Betul ataupun tidak anak-anak? Siapa yang betul? Cikgu ucapkan tahniah. Okey anak-anak, kita pergi kepada soalan yang kedua. Kita uji lagi pengetahuan kita. Soalan yang kedua, mengapakah pusat pentadbiran negeri-negeri selat dipindahkan ke Singapura pada tahun 1832? Kita tahu bahawa pusat pentadbiran negeri-negeri selat yang pertama adalah di Pulau Pinang. Kemudian dipindahkan ke Singapura tahun 1832. Kenapa anak-anak? A. Lebih strategik dan maju. B. Menjimatkan kos pentadbiran. C. Pemberontakan yang berlaku di Pulau Pinang. D. Tidak mampu mentadbir negeri-negeri selat dengan baik. Ya anak-anak, cuba fahamkan soalan tersebut. Kenapa pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura? Ya, kita lihat jawapannya. Ya anak-anak, macam mana
Betul ataupun tidak jawapan anak-anak? Jawapannya adalah A. Kerana kedudukan Singapura yang lebih strategik dan maju. Soalan yang ketiga anak-anak. Pejabat India ingin menjadikan negeri-negeri Selat tempat buangan banduan. Soalannya, apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri-negeri Selat? Cikgu rasa soalan yang ketiga ini hampir sama dengan soalan yang pertama tadi. Apakah kesan daripada peristiwa ke atas negeri-negeri Selat apabila pejabat India ingin menjadikan negeri-negeri Selat tempat buangan banduan? A. Perpindahan pentadbiran ke pejabat tanah jajahan di London. B. Taraf pelabuhan bebas semakin terkenal. C. Diisytihar sebagai tanah jajahan London. D. Negeri-negeri Selat dibubarkan. Okey, jawapannya anak-anak, apakah kesan apabila pejabat India ingin menjadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat buangan banduan? Ya anak-anak, jawapannya A. Menyebabkan pentadbiran negeri-negeri Selat dipindahkan ke pejabat tanah jajahan di London. Betul ataupun tidak anak-anak? Jawapan anak-anak. Kalau betul, tahniah cikgu ucapkan. Dan kepada yang kurang tepat, sila baca semula buku teks anda. Kita lihat pula soalan yang keempat. Tindakan berikut telah dilakukan semasa pentadbiran British menubuhkan pejabat tanah jajahan. Ingat ataupun tidak anak-anak di mana pejabat tanah jajahan ini ditubuhkan di London? Soalannya, jabatan tersebut diketuai oleh A. Residen British, B. Governor General, C. Setiausaha Negara, D. Majlis Perundangan. Renungkan kembali anak-anak soalan tersebut. Cuba ingatkan kembali. Pejabat tanah jajahan di London, siapa yang mengetuainya? Jawapannya anak-anak adalah jawapannya adalah C, iaitu pejabat tanah jajahan diketuai oleh Setiausaha Negara. Soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Rajah berikut berkaitan struktur pentadbiran negeri-negeri Selat 1826 hingga 1867. Okey, soalannya. Okey, di mana negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Act Pulau Pinang, Act Singapura, Act Melaka. Soalannya anak-anak, apakah Act tersebut? Ingatkah anak-anak apakah dia act? Siapa yang terdapat di setiap negeri-negeri Selat yang membantu Gubernur? Jawapannya anak-anak adalah jawapannya adalah C, iaitu Resident Councillor. Ingat, setiap negeri-negeri Selat ada seorang Resident Councillor yang akan membantu Gubernur dalam menjalankan tugas. Okey anak-anak, kita lihat pula struktur ataupun soalan struktur. Di mana soalan yang pertama, apakah faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London? Di mana kita telah pun belajar terdapat 5 faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke London. Jawapan yang diberi adalah 4 markah. Maka anak-anak perlu menjawab 4 sahaja daripada 5 faktor yang diberi. Okey, di antara jawapannya, tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat.
Seterusnya, pejabat India gagal mengawal rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan kongsi-kongsi gelap Cina di negeri Selat. Faktor yang ketiga ataupun fakta yang ketiga, mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri-negeri Selat menggantikan mata wang dolar Sepanyol. Faktor yang keempat, cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Dan faktor yang kelima, pejabat India ingin menjadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat buangan banduan. Soalan struktur ini anak-anak perlulah dijawab dalam bentuk ayat, dalam bentuk perenggan. Baiklah anak-anak, rumusan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita dapat rumuskan tentang pembelajaran kita pada hari ini ialah pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat merupakan penerusan perluasan kuasa British di negara kita. Pelbagai strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai Pulau Pinang, Singapura dan Melaka, di mana kita telah pun belajar apakah strategi-strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai 3 buah negeri ini, di mana strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai ketiga-tiga buah negeri ini iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebenarnya hendak bagi menjamin kepentingan politik dan ekonomi British di alam Melayu. Seterusnya anak-anak, iktibarnya kepada kita perlulah mempertahankan keistimewaan yang ada di negara kita daripada dieksploitasi oleh orang luar. Pertahankanlah kemerdekaan negara kita, pertahankanlah hasil bumi negara kita, pertahankan apa saja keistimewaan, kemakmuran dan kestabilan yang ada negara kita daripada dieksploitasi oleh orang asing. Dan anak-anak, pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik penting bagi melindungi kepentingan negara kita. Anak-anak sebagai pewaris pemimpin masa depan, anak-anak perlulah belajar bersungguh-sungguh. Jadilah manusia yang berguna kepada bangsa, agama dan negara. Kerana anak-anaklah pemimpin masa depan. Bangunkanlah dan peliharakanlah kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini. Jangan biarkan negara kita dijajah semula. Ingat, pentadbiran yang sistematik sangat penting bagi memajukan negara. Anak-anak, dengan berakhirnya rumusan itu tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, maka tamatlah kita bab 2 sejarah tingkatan 3. Cikgu harap apa yang anak-anak pelajari dalam bab 2 ini kekal disimpan terpahat dalam ingatan anak-anak. Ya anak-anak, izinkan cikgu untuk mengundur diri. Sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ucapkan semoga anak-anak semua sihat, dilindungi oleh Allah, jaga diri semua, jaga keluarga dan sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.